Tapi aku rasa dengan kemasukan Kuja baru ni dibawa balik daripada SG, aku rasa itu pengalaman yang baik untuk dia, untuk bawa. Confirm maknanya boleh blend Blend tak blend itu bukan masalah kita. Dorang nak tanya, dorang yang kena blendkan benda tu. Yang aku tahu di blend. John di blend. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sid, nama yang memang disebut-sebut kat dalam komen ni. Lady tolong bawa Sid. So hari ni saya bawakan Sid. Saya punya podcast tak ditaja oleh Yos, tapi saya suka minum soya, Yos soya. Muka garang tapi minum soya. Sedap lah soya ni. Sebab aku ke saya, aku kau pun boleh lah. Okay. Sebab aku pernah dengar ada pepatah cakap, bukan pepatah lah, dia macam ada mitos cakap kalau kau minum soya kau boleh jadi putih. Oh ya. Tapi aku tak tahu dah berapa tahun aku minum soya, tak pernah putih-putih. Tak, sebab dia orang kenal aku dengan watak seorang yang gangster, ganas. OG apa, tanam jambang. Tapi minum soya. Okay Sid, kenalkan diri ya Sid. Kau boleh tengok kamera ke boleh, kau tengok aku pun boleh. Okay, alright. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Muksid bin Rejab, tapi orang panggil, bukan orang lah, aku nak suruh orang panggil aku Sid. Sebab aku rasa nama tu macam cool. Dia style nampak gangster lah, style lah. Cakap pasal nama ni, dulu masa aku zaman sekolah, dia susah tau nak pilih nickname. Sebab nama aku ni susah nak sebut. Muksid. Tapi masa zaman sekolah orang sebut Mushid. So nak sampai penghujung SPM tu aku decide, okay lah, aku nak orang panggil aku mula Music. Tapi nampak pelik pula. Nampak kelakar. Alright. Lepas tu nampak macam orang putih sangat. So aku decide tukar, panggil M saja. Pun tak lama kat, dalam 3-4 jam je aku rasa burn out kat nama M. Sampai kau rasa macam cringe ke apa? Macam cringe sangat. Rasa macam budak. Memang aku status dulu budak Ampang, tapi nampak M tu macam kau Ampang Aku Ampang. Dia Ampang yang mana satu? ARMPUNK ke AMPNG? Dia ada masa yang aku AMPNG, ada masa yang aku ARM besar, PUN besar. Ada juga. Ada masa dulu lah. Alright, so sampailah aku masuk PLKN. So ada orang cakap, Sid, sampailah dia yang sebut. So aku rasa macam, cool juga. Aku daripada tak pernah minat Star Wars, sampai minat Star Wars sebabkan dia bagi aku nama Sid. Sid Star Wars Sid Star Wars. Dark Sid. Ganas kan, tapi minum soya. So itu macam mana datangnya nama Sid. And then aku 33 tahun. So sekarang ni sebagai tahun 90. 90. Zat Bayi Wan lah. Alright. Jadi 90-an. budak 90-an lah. Aku masih lagi 80-an lah, 89. Dia ada fine line tau, 89 dengan 90. Dia bila orang dengar kan, kau tahun bila? Tahun 89. Bapak kau dah tua sial. Macam tu lah. Dia bila 90, kau ni budak sekarang. Gen bukan Z, Gen Y kan? Kau kira Gen. Itu yang aku tak tahu pasal Gen Y. Aku tak pernah tahu. Aku tak pernah nak define aku dekat Gen apa. Aku rasa aku je budak 90-an lah. 90-an lah. 90-an lah. Okay, alright. And aku merupakan professional shoutcaster ataupun caster ataupun pengulas untuk Mobile Legends Bang Professional League Malaysia. Ataupun MPL MY lah. Tapi ni trivia Engkau antara orang yang paling aku suka dengan Kas. Engkau Syamilo Lapel. Okay. Tapi tak bermakna aku tak suka yang lain. I'm touch. You touch I'm touch. Kata orang putih I'm touch. You touch I'm touch. Kalau macam aku untouchable. Mineral lah. Aku dah minum soya ni pekat saya hidup aku. Tadi baru puji. Aku rasa mineral lah. Kena mineral lah. Bubbles. Okay, so sambil-sambil tu hari ni aku nak macam dulu biasa aku akan panggil Lapel lah. Tapi disebabkan Lapel tak sihat, dia tak sihat. Dia bukan rambut je rosak, dia punya paru-paru semua dah rosak. Jadi aku cakap dia, okay man, kau relax, kau rehat, nanti ada masa kau datang lah. Kita bagi dia sebab dia back to back punya. Betul. Dia aku rasa daripada Jakarta, dia balik Malaysia, dia buat MPL season 11, and dia pergi buat Snapdragon, dia buat banyak MSC lagi. Yes, MSC lagi. Betul. So itu yang macam, itu yang bila ada ikon ataupun orang macam Lafel ni, dia bagus. Tapi bila asyik dia pun penat lah. Tapi kau tahu tak, dia dulu pernah kerja di bawah aku. Aku tahu. Dia pernah tidur dekat sebelah tandas yang masa tu rumah tak ada air, ada masalah air lah, ada masalah bekalan air. Dan tandas tu penuh dengan najis beramai-ramai.
So sampai satu tahap dia boleh filter ni bau najis apa So Aiman pernah duduk di tahap tu. Dan sekarang kalau kau tengok dia duduk on the level of, kalau dia pergi mana-mana dalam MLBB, Aiman siap. Dia macam kau. Dia dekat ML dia untouchable. Oh iya ke? Suruh macam, kalau dia macam bola, kalau dia memang first 11 lah. Oh, dia memang first nama dalam list lah. Aiman Aiman ni Permata MPL Malaysia. Anak emas dan juga permata. Oh wow. Man, tahniah Man Aku ingat kau tak berjaya Man. Rupanya kau seorang yang berjaya. Walaupun pernah dikerumi dengan najis. So macam aku cakap tadi, aku antara orang yang meminati cara kau cast. Tapi jangan kembang dulu. Okay. Kan aku antara orang yang suka the way kau deliver something. Kan, selain daripada Syamilo, ramai orang mengidolakan mungkin Ikuto. Tapi macam aku rasa Syamilo dengan kau mungkin new gen lah kan, generasi baru lah. Generasi lama mungkin aku jarang dengar sebab aku banyak rebellion. Jadi aku tak suka tengok game. Haluan kiri lah. Ya, haluan kiri. Aku akan menghentam je kerjanya. Tapi macam sekarang aku suka tengok game, anak buah aku kan. Jadi selain daripada Sid selalu puji Homeboy, so Sid menjadi merupakan saya punya favourite lah orang kata. So Sid, macam mana? Alright, sebab tadi kau pun ada sebut pasal yang antara caster yang kau suka lah Syamilo, Aiman kan. Sebab aku dulu pernah cast sekali dengan Aiman. First antara caster yang masyhur dulu, aku belajar banyak dengan dia. Sebab dia dulu antara orang pilih sama ada Ikuto ataupun Aiman. Ikuto ni macam dia dah set satu benchmark tau. Dia kalau Hero Malaya Ikuto, okay, kalau dua legend Ikuto Awi, Aiman Amy Search lah macam tu. Susah kalau pasal sebab dia dua ni dia dah level lain. Oh, dia dah level legend lah. Dia bukan legend lah. Dia level tier S lah. Kita main tier S. So Ikuto masa zaman dulu orang cakap, okay, kalau nak jadi caster kena jadi macam Ikuto. Nak jadi caster kena jadi macam Ikuto. Tapi sebab bila semua caster nak jadi macam Ikuto, bukan aku nak nafikan yang Ikuto ni terlampau biasa, sebab dia memang power. Sebab kita tahu macam mana dia daripada MPL season 1, even sampai sekarang pun dia still mengulas game Mobile Legends. Tapi Aiman ni dia lain sikit. Dia macam ada bawa dia punya karakter dia sendiri. Dia ada dia punya own personality. So jadikan dia macam ada celebrity dekat Mobile Legends punya scene. Buatkan aku rasa macam, oh, ini orang yang patut aku ikut. Sebenarnya kalau kau tanya aku secara personalnya, Aiman ni dia bukan caster. Dia celebrity of Mobile Legend. Betul? Dia meletakkan diri dia selevel solo celebrity of Mobile Legend. Selevel macam Ciku celebrity of player kan. Dan dia dah ke arah celebrity of Mobile Legend, Zone dan sebagainya. So Aiman Lapel ni dia punya branding tu dia dah level tu. Mungkin kalau orang cakap aku ni self proclaim, biarlah apa orang cakap. Tapi yelah, air tangan Daddy Hood sebab aku pernah cast dengan dia tu. Oh ya. So banyaklah air tangan Daddy Hood yang aku rasa berjaya lah. Alhamdulillah. Okay, so macam Sid, season 11 Homeboys nombor 3. Time Homeboys nombor 3 tu, yalah aku sedih lah. Tapi aku lagi sedih, kau tahu apa? Apa dia? Cuma kata apa aku lagi sedih. Sebab masa tu aku cast game tu 5-5-5. Kalau aku daripada side caster, aku sedih banyak game lah. Tapi best lah. Tapi mungkin sebab kau rasa dia macam so close yet so far? Tak, aku macam ni. Aku sedih, kau tahu sebab apa? Sebab apa? Ada uncle cameraman tu, dia nangis kita orang kalah. Uncle tu cameraman tau. Seorang pakcik tua Chinese. Kau bayangkan dia boleh nangis Homeboys kalah. Kau bayangkan makcik-makcik guard nangis. Sedih lah. Mungkin dengan nangis lah. Macam kecewa sedih lah. Mungkin sebab aku banyak bagi diorang jersey. Ambil. Nak ambil jersey, ambil. Allah, tak dapat jersey lagi. Bukan. Bukan sebab tak. Mungkin sebab diorang merasakan Homeboys ni macam people's champ macam dia macam, okay, dia macam ni apa yang aku nak cakap. Bukan aku nak puji sebab aku kat podcast. Tak apa, puji pun okey. Sebab puji podcast aku. Aku punya set. Alright, dia macam ni. Dia macam kadang-kadang ni orang lupa macam nak build relationship dengan orang-orang macam ni tau. Dia orang macam biasa datang kat satu tempat, satu event ni, dia akan build networking dia dengan yang sama level dengan diorang je. Diorang lupa orang-orang yang kat bawah ni yang secara tak langsung tolong je jayakan event. Sebab tu aku setiap kali jumpa dengan makcik guard, aku dah kenal lah makcik guard ni, yang mana dia jaga mana. Sebab diorang dalam masa sama pun diorang part of MPL. So nak tak nak kita kena meraihkan diorang. So maybe the moment bila Homeboys
kalah, tewas masa hari tu, lagi-lagi dah nak sampai final lah. Betul. Tinggal 1 game nak masuk final. Naik berlumba. nak sampai final. Jadi dia merasakan yang tolonglah orang yang macam ni, yang maybe dia dah dekat, dia dah attach kat jiwa dia, boleh berjaya. Sebab kita tak tahu, mungkin itu kali terakhir dia kerja dengan MPL, kita tak tahu. Betul. Makcik jangan tak kerja dengan MPL cik. Saya ada baju baru cik. Boleh resell lagi. So Sid, macam kau kan, season 11, aku rasa season 11 antara starting point untuk MPL MY ni ditunggu-tunggu. Percaya tak? Sebab season 7 macam tu, season 8 macam tu, season 9 budak-budak aku buat hal, season 10. Lepas tu season 11 ni macam wow, this is it. Apa pendapat kau sebenarnya? Okay, aku rasa one thing for sure yang buatkan kenapa season 11 ni berbeza. Satu, sebab kita dah 10 season tau. So dia macam 10 season ni, dia macam kita buka benda baru. Revolusi Dia macam revolusi. Okay. Millennium. Black and white. Aku tak tahu kenapa. Y2K. Y2K tu apa ya? Yes tu. Tak, sebab masa tu aku muda lagi. Y2K apa mana? Dia ada yes tu apa mana? Cepat. Dia ada zaman dia masa tu macam tengah rebel gila kan. So maknanya millennium, maknanya season 11 ni millennium untuk MPL lah. So lagi satu, dia season 11 ni start pada tahun baru, tahun 2023. And then masa tu banyak tim yang dah start Bahana M4. Bahana M4, betul. Kita tahu macam dengan prestasi pasukan Malaysia yang dekat M4, memang ramai yang macam kecewa lah. Memang diorang disappointed gila sebab diorang mengharapkan something dekat pasukan-pasukan Malaysia yang main dekat M4 tapi tak sampai. And then start daripada tu orang dah start cari mungkin ada muka baru untuk represent Malaysia dekat international level. And then tu yang buat orang dah start meletakkan harapan dekat pasukan-pasukan lain. Jadi benda tu buatkan, walaupun yang menang akan represent Malaysia dekat MSC, tapi dia punya impact tu nak sampai ke M5 dia dah start dengan season 11. Orang dah start bagi komitmen dekat tim-tim lain. Orang dah start pandang tim-tim lain. Tim-tim lain pun dah start nampak improvement compare to 2-3 season lepas yang kita tahu top 2 tim ni je. Sekarang ni kita nampak mungkin pasukan yang mungkin kat tangga ke-7 pun boleh beat pasukan nombor 1. Dah menjadi pencabar lah sekarang. Jadi pencabar lah. Jadi benda tu nampak lagi menarik dan orang lagi shock nak tengok. Macam hari ni kau datang as a seed ataupun kau datang sebagai orang kanan Faris NC? Sebab Faris tak buat podcast lagi. Sebab itu hari last Faris cerita aku, di NC mesti kali ni dah nampak lah champion lah. Kenapa? Apa warna itu ke? Yes tu? Ya 2000. Sebab dia permulaan daripada tahun 1999 tukar kedua tu jadi Y2K. Terima kasih Wan atas infonya. Budak-budak tahun 90-an ni memang suka info lah. Aku tak tahu mana kau dapat yes tu. Dia ada dulu aku rasa tu yes. UNC lah. Ya. YES. Tapi itu aku rasa sebab untuk ke M5 ni dia macam ada satu perjalanan tau. Journey. Jadi dia start dengan zaman kanak-kanak, zaman remaja dia dekat season 11. So macam season 12 ni dah masuk zaman alam pekerjaan. Macam mana dia nak execute the plan. Apa yang dia dah rancang dekat season 11, sama ada jadi tak jadi, itu belakang kira. Janji korang dah plan, season 12 yang korang execute. Sebab korang dah belajar dekat, korang main semua tim dekat MPL korang dah belajar apa yang jadi dekat season 11. Jadi apa yang jadi dekat season 11, apa yang tak jadi dekat season 12 ni korang boleh buang. Kira ambil yang jenis, buang yang keruh. Bak kata patah Melayu. Lain macam Memang Melayu Melaka ke ni 9? Melaka. Patutlah masa Tok Mat datang tu kau tak lihat. Jangan cerita. Tapi Tok Mat tengah pakai cool fever sekarang. Kesian Tok Mat. Aduh hai. So hopefully Tok Mat cepat sembuh Tok Mat dan bertanding di Pilihan Raya Negeri. InsyaAllah. Tak terlibat Tak terlibat. Bukan orang Negeri Sembilan kan? Melaka tak PRN. Tapi sebab aku tak tukar alamat lagi. So 12 hari bulan ni aku mesti kena turun Ampang lah untuk mengundi. Siapa situ? Zuraida? Tak. Bukan Zuraida. Siapa Aku tak tengok lagi. Aku tak tengok lagi. Kau tak into politik sangat lah? Aku into the politik. Cuma sekarang ni aku rasa tahun sebab dia macam bagi aku, yes, kerajaan perpaduan ni macam nampak stabil. Tapi sebab ada negeri yang PRN, ada negeri yang tak PRN. Masa PRU itu pun nampak macam still tak ada solid majority kan. So aku just tengok dia jauh lah. Kau seorang pengundi atas pagar? Aku tak katakan aku pengundi atas pagar. Aku ada yang kau study? Ya, aku study. Yang aku tengok dia punya in terms of manifesto.
in terms of dia punya calon yang dia letak dekat DUN dan juga parlimen tu. Boleh kerja tak boleh kerja. Boleh kerja tak boleh tak deliver sebab daripada past experience dia orang kan. So aku study lah dan aku tengok juga perkembangan politik sekarang. Cuma nak dive into it macam nak betul-betul apa orang panggil kalau bahasa kasar dia macai tak dia tak macai lagi. Dia tak macai lagi. Tak into macai lah. Dia tak into macai lah. Kau lebih kepada kau faham politik ni. Faham. Politik, kau faham kepentingan mengundi dan kau study calon-calon tu, siapa yang kau rasa layak untuk mengemudi ampang dan kemudi ampang lah. Yes, betul. Okay, alright. Okay, berbalik pada MPL lah kan. Selain daripada Lapel, siapa yang kau rasa rising star? Dulu orang kata Sunfrost, kan? Ada orang kata, and then orang kata Adin. Adin is the next Lapel orang kata kan. Ada juga orang kata siapa Mars ke, Farizah ke. Siapa yang kau rasa rising star selain kau lah? Aku Starlight Muse. Starlight. Dia bukan rising, bukan rising. Kalau kita cakap pasal pengulas ataupun caster dekat Malaysia ni, kita cerita pasal MLBB sebab kita MPL lah. So kita ada a few caster yang memang aku rasa memang diorang dah macam dah solidkan diorang punya platform dekat MPL. Aku rasa macam Sunfrost tu tak payah cakap lah. Kita tengok macam dia punya menaik dia, mendadak membuatkan dia sekarang ni memang orang cakap Sunfrost je, orang tahu tu MPL. MPL dia tak sama dia tak Lafel, Sunfrost. Oh iya ke? Sekarang ni memang tak, dia ada macam dua generasi. Yang OG akan tahu Lafel dan juga ikut tu. Orang-orang yang baru sekarang yang start tengok season 10, season 11, Sunfrost is the guy lah. So Mas juga aku rasa antara yang boleh bagi impact besar, yang bagi antara orang yang mampu untuk jadi muka baru lah dekat MPL. Sebab aku umur dah 33. Aku tak tahu sampai bila. Mungkin season 12 ni mungkin yang terakhir. Kita tak tahu. Ya ke? Mungkin kau kena jadi team representative aku rasa. Aku rasa macam tu lah. Faris offer gaji lebih sikit. Dia dah offer dah. Dia dah offer. Harap dia tengok video ni. Dia akan tengok. Dia kena faham kenapa aku tak sign lagi. Tak cukup. Tapi aku rasa Faris ada plan sebenarnya. Sebab bila the moment dia jump into MLBB, aku rasa dia dah nampak MLBB ni is there something lah. Ya sebab dia call. The moment lepas dia buat keputusan tu, dia call. Oh, dia call Bukan dia call sebelum buat keputusan, tanya aku okey tak. Dia call dia, Asid aku dah sign lah benda-benda ni. Tapi aku bagilah aku punya insight, apa yang aku rasa macam apa patut kau buat. Sebab compare MLBB dengan game lain, kita nampak macam dekat Malaysia memang itu game yang ditunggu-tunggu lah. Kira dia bola sepak badminton lah. Dia bola sepak dengan badminton lah. Kan MLBB ni. Tu buatkan orang semua tertunggu-tunggu. Sebab lagi satu dengan aku rasa nak shout out sikit kat Munton lah. Sebab buatkan event nampak gah. Aku rasa antara orang yang penting lah dalam selain Munton ialah Carlos. Oh ya, betul. Orang semua tak nampak tau di sebalik tabir orang yang merakam. Carlos ni, dia punya storytelling aku rasa memang out of the box lah. Dia buat contoh cara dia nak bagi tahu bracket tu kan, storyline Aiman dengan siapa, Gideon. boxing Boxing style lah benda tu. So benda tu tak ada dekat orang-orang yang tak kreatif. Faham betul. So aku rasa Carlos kena kudos tu Carlos juga. And then okay, kau cerita tentang Sunfrost kan. So kita bergerak ke pasukan. Okay. Tapi sebelum ke pasukan, aku nak tanya kau pendapat kau lah tentang tahap development. Tahap development kita dekat Malaysia ni. Kita cerita pasal tim kat MPL MPL. Kenapa Homeboys tak ambil pada pendapat kau lah, kenapa Homeboys ni dia tak ambil budak-budak yang development? Okay. Sebab tu aku cakap tadi pada awal, nak menuju ke M5 ni, dia punya journey dia, perjalanan dia start daripada season 11. Satu lagi sebab tahun baru. Bila tahun baru kita ada Azam baru. Walaupun antara Azam Azri Walter cakap untuk merahsiakan Azam. Tapi kau dengar tadi? aku sempat dengar. So tahun ataupun masa untuk development mungkin season 11 tu dah cukup. Season 12 ni masa untuk kau ambil pemain ataupun team yang masuk kat Homeboys ataupun pemain pasukan, time masuk dia terus execute. Dia tak ada masa untuk belajar lah. Sebab benda tu dah tak cukup. Sebab salah satu lagi bila Munton dah announce untuk slot M5 kat Malaysia satu lagi wildcard. Kat wildcard lah. Tu pun kita tak tahu macam mana kita nak compete dengan region-region yang masuk. Jadi kalau nak just to be safe, nak securekan slot tu, kau kena menang. Kena champion. Nak tak nak kau kena champion. Jadi
bukan masa yang sesuai untuk nak develop ni sebenarnya masa season 9, season 8 dulu lagi. Sebab kita dah kena tahu apa timeline daripada Mobile Legend. Kita dah tahu macam mana start daripada M3, team dah banyak improve. Lepas tu banyak team dah start invest. Betul. Kita tengok team macam mana dominasi daripada Indonesia dan juga Filipina menyebabkan kenapa Malaysia ni walaupun dulu nampak sama level, tapi sekarang ni dah macam jauh. 2-3 step. Aku tak tahu kenapa sukan kat Malaysia memang macam tu ke. Dia macam ni lah. Aku rasa kan, kalau tanya akulah, diorang ni kena ada orang lain buat dulu. Aku rasa macam tu. Kat Malaysia ni lah, perangai orang Malaysia ni, biar dia buat dulu. Diorang tak nak jadi orang yang starting, tak nak jadi pioneer. Dalam region lain potong. Itu selain daripada population, itulah sebab-sebab dia aku rasa. Aku setuju. Itu menyebabkan sekarang ni kalau nak cerita pasal development, kita kalau kat MPL aku rasa kita dah tak boleh fokus kepada team punya development. It's either kau ambil and then kau create kat kau punya academy untuk siapa yang jadi pelapis kau. Sebab aku rasa team dekat MPL ni ataupun team e-sport boleh belajar dengan apa team bola sepak kat luar sana tau. Ada macam satu program dipanggil mentor-mentee. Dia ada mentor dengan protege dia. For example kita ambil contoh Hazama Black. Itu yang bawah 21 tahun je boleh masuk. Dia macam contoh kita ambil contoh Homeboys. Kalau jungler korang chibi, so kena ambil someone yang tak semestinya kena masuk Homeboys pun. Dia ada dalam satu consider Homeboys Academy. Korang ada yang Homeboys Academy. Okay, ada seorang ni yang akan belajar. Dia punya mentor ni adalah chibi. Memang playstyle chibi. Playstyle chibi, macam ni cara chibi bergerak dari segi dia berfikir, itu dia punya mentor. So bila ada protege ni tengok, okay, so kau sebagai team owner dah boleh nampak dah. Okay, next kalau chibi macam sakit ke, dia tak boleh ke, ataupun ada team besar daripada Arab Saudi nak beli dia daripada Riyadh. So dah ambil, kau dah ada ready player untuk kau boleh ganti. Dia boleh rasa dia boleh ganti tempat chibi. So untuk development kena ada internal. Tapi dari segi team sendiri, aku rasa ni bukan waktu yang sesuai untuk develop lagi-lagi. Sebab kena ingat, kita nak menuju ke M5. Masa tak banyak. Masa dah tak banyak. Takkan nak jadi macam M2, M3, M4. Betul. Sampai bila kita nak tahap macam tu? So at least melawan lah. Kena melawan. Nak tak nak kena melawan. Okay guys, sebelum tu semua tim di luar sana, ini adalah prospek yang baik untuk korang punya brand development lah. Sebab masalah sekarang dekat tim-tim yang ada kat Malaysia ni, diorang tak ada orang yang betul-betul fikir strategy of the branding. Kau setuju tak dengan aku? Okay, ini satu yang aku rasa aku memang setuju sangat. Sebab satu lagi, kita kena faham apa tu MPL, Mobile Legend Professional League. Sebab dia dah carry nama professional players. Jadi betul. Cara kau bercakap, cara kau bawa diri kau, cara kau represent dekat luar adalah professional player. Jadi macam mana kau nak bezakan professional player dengan amateur punya player? Jadi cara kau bercakap, cara kau bawa diri kau, PR skill semua. PR skill semua. Satu kau dah represent professional player, satu lagi kau represent team kau sendiri. Jadi nak tak nak team kena invest juga. Macam mana cara mereka jawab exam jawab interview dengan media ataupun dengan mana-mana lah janji interview kau sebagai player yang mewakili sesebuah organisasi, as a representative lah. As a representative untuk brand tersebut. Sebab bila kau dah carry kau ni as professional player, jadi benda ni nampak cantik lah. Jadi semua nak masuk senang. Jadi macam mana nak tak nak kita kena bawa brand tu sebagai diri kita. Sebab ada team, ini kita cakap pasal player kan, benda ni macam kira yang true fact lah, bukan benda dia reka. Ada yang player main for the sake of allowing dia tak ada sense of belonging. Dia tak rasa team tu, ini team aku nak make sure aku buat ni, so team aku boleh layak ke next step. Betul, so dia tak ada orang cakap sense of belonging, tak rasa macam team tu dia punya. Dia rasa dia main sebab ada gaji, buat TikTok live ramai viewers, itu saja. Itu je. Oh betul. Nampak sebenarnya aku lebih kepada menjual kau ni. Tak, sebab macam ini. Ni bukan siapa ni. Sebab dia macam ini Sid tau. Aku rasa kenapa tak ada team yang macam mana? Macam aku owner kan, aku memang seorang yang suka ke depan. Tapi ada team dia macam tak payah, kita buat asal boleh. Aku tak suka macam tu. So aku rasa macam tak fight lah, benda tu tak fight. So aku rasa orang-orang macam kau kena ada, macam siapa lagi, macam Lapel, dia kena represent brand ni ke depan. Macam tu. Macam kalau kau diberi peluang kan, kalau bukan Homeboys lah, mana yang kau nak sangat bawa team tu?
Kalau aku cakap sini mungkin kau pilih Homeboys, tapi okay, Homeboys dia letak tepi lah. Aku ambil NC lah. Tapi NC bagus. Sebab apa aku rasa facility. Okay, betul. NC dia lebih kepada realistik. Jadi kita akan kupas lah tim demi tim ni. NC ni lebih kepada realistik lah. Macam aku dengar Faris dia tanya aku pendapat aku macam mana kan. Dia pun ialah nak bertanding untuk Presiden Esport Malaysia. So PRN dia juga. Dia punya apa manifesto dia lah dalam esport. So Faris ni dia realistik lah. Dia bercakap okay, dia bukan membina pasukan melalui ego. Dia membina pasukan melalui realistik. So dia cakap player aku mampu bagi 1,500 je gaji kau. Kalau kau okey jalan. Tu Faris. Ya, betul. So macam kau NC lah tempat kau. Sebab aku memang kira nak katakan aku start e-sport ni daripada NC lah, daripada Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sembilan lah. Sebab satu lagi Faris ni aku punya ex-roommate dekat universiti dulu. Oh ya ke? So daripada SEM 1 aku kenal dia sampailah SEM 6, sampailah dia sampailah sekarang sampai dia tarik aku masuk pengakap. Dulu aku tak pernah. Kalau fikir tapi sebab dia kita orang buka pengakap dekat UiTM. So bermula daripada Persatuan Negeri Sembilan, Persatuan E-sport Negeri Sembilan lah. So aku rasa sebab Faris ni mentaliti ni yang tak banyak sebenarnya orang dekat Malaysia ni fokus kepada community. Sebab sukan ni kalau kau jaga community dia, macam kau buat banyak academy, nak make sure kan player-player ni ada je, keep ada kan. Macam aku more into business. Faham lah. Kalau Faris dia more into aku rasa kebajikan lah. Ya betul. Sebab dia fokus kat community. Jadi kalau kau jaga community ni, kau make sure kita fokus kat, kalau kita cakap dekat Faris ni, kita cakap pasal dekat Negeri Sembilan. Dia fokus macam mana nak make sure ada pemain dekat Negeri Sembilan ni, sentiasa ada pemain-pemain. So itu betul, itulah development. Tapi untuk bawa ke depan, kau kena ada player yang dah ready dah, ready nak execute. Jadi Faris sekarang ni dia dah ada pool player yang dia rasa boleh nak execute. Jadi dia tinggal masa nak polish. Dia nak privatize lah dia punya. Something like that lah. Sebab dia sekarang ni banyak sebelum ni banyak gomen. Sekarang dia nak lebih kepada privatize lah. Sebab aku nampak dia nak apa memecahkan ataupun break the limit lah kan. Sebab macam dulu kan banyak dia banyak duduk di Negeri Sembilan saja. Macam sekarang pun dia rasa macam tak boleh aku kena brandkan ni as a business juga sebab untuk survival. Ya, sebab satu lagi aku rasa sebab dia berkiblatkan kiblat yang betul lah. Itu menyebabkan. Okay. So bila dah lepak tu nampak lah. Tu pentingnya pilih orang sekeliling kita ni. Circle yang boleh membangunkan kita lah. Okay, pendapat kau tentang pasukan demi pasukan lah apa pendapat kau tentang kita mulakan dengan tim yang daripada qualifier lah, Team Secret? Okay, Team Secret dengan Team Hak lah. Kita mulakan dengan Secret. Okay, secara jujur ni aku nak Secret masuk balik. Satu sebab dia brand besar. So bila brand besar masuk, maksudnya viewers banyak lah. Secret pun dah ada diorang punya peminat sendiri. So memang macam terkilan. Aku rasa season 11 tu macam pilot project lah untuk Secret dekat ML. Sebab dia first time masuk dekat ML kan. Tapi aku tak setuju untuk mengatakan tu pilot project lah. Sepatutnya kau kena betul-betul bersedia. Sebab bila kau buat macam tu, kau merasakan liga ni tak kompetitif. Faham. Tapi kau merasakan macam okay, gua standby apa yang ada je. Tapi sebab itu daripada perspektif aku lah, dari segi kekangan apa yang diorang hadap, sampai kalau Amok semua kena main. Betul. Itu memang dah last minute sangat. Memang last minute. Jadi so untuk season 12 diorang dah ready, diorang tahu apa diorang nak buat. Dua pemain diorang dengan Max tu tahu memang itulah pemain import. Yang kalau nak cakap pasal pemain import, itulah import macam korang ada Barbosa dengan Warlord, tapi nanti kita kupas lah untuk Omboys. Tapi sekarang untuk Secret, so aku mengharapkan diorang masuk. Walaupun jauh sudut aku nak mengharapkan tim lain yang masuk. Selain kalau bukan tu apa tim? Sebab masa yang lawan, sebab masa yang final qualifier ada dua tim, MV dengan MV juga. Dua MV dua MV lawan dengan Secret dengan Team Hak. Jadi aku nak tim lain yang masuk lah. Cuma ada juga dalam hati aku nak Secret masuk sebab diorang brand besar. So diorang masuk, dan diorang masuk dengan bergaya lah. Betul. Sebab season last tak ada langsung satu mic check pun tak ada. Itu secara halus lah. Memes pun tak ada. Sebab Secret terkenal dengan memes. So season lepas tak sempat dia keluar satu. So hopefully season ni kena buat lah. Sebab aku jumpa dengan dia punya, aku rasa
either manager ataupun head of sport dalam Malaysia punya region. So dia pun cakap lah, dia tanya macam mana dari sudut merchandise. So nampak lah pasukan-pasukan ni dah mula fokus on merchandise. Okay, Team Hulk. Okay, Team Hulk. Satu lagi team yang kali ni diorang berbeza sikit daripada qualifier. Diorang ada pemain-pemain baru, tapi diorang kekalkan Gary, which is aku sangat setuju. Gary antara jungler yang terbaik kat Malaysia selain daripada Chibi. Gary pun antara jungler yang terbaik. Jadi mungkin season 12 ni beza dengan masa season yang diorang champion. Aku rasa kali ni berbeza sebab sekarang ni yes, diorang pun dah wakil Malaysia dekat M4. Aku rasa tu memang learning process yang cukup terbaik lah untuk Team Hulk. Season 12 ni aku rasa diorang ready. At least aku rasa top 4. At least Team Hulk. Aku rasa at least top 4 yang aku rasa diorang boleh capai lah untuk season 12. Kalau lagi tinggi lagi bagus lah. Tapi itu aku punya harapan lah dekat Aiman and the gang lah. Oh, okay. So maknanya Team Hulk ni dah nampak solid yang bersedia. Dah nampak solid sebab diorang ada pengalaman. Diorang tahu apa yang diorang kena buat. Season 11 tu rasa macam banyak mistake-mistake yang diorang dah betulkan. Dekat qualifying diorang tunjuk diorang antara team yang patut di watch out lah. So kemasukan mid laner dia Yura kan. So satu boost untuk diorang. Move yang bagus lah. Move yang bagus. Okay, RSG, Demon Kite, Zap, Rain, siapa lagi? Tapi diorang still kekalkan Izanami, diorang still kekalkan Lolius. Watak-watak besar lah dekat RSG. Diorang ada coach baru, tak salah. Diorang ada ni ex-coach Homeboys. Oh, okay. Skadaga ataupun orang panggil dia Ibas. Jadi dulu pun dia pernah dengan RSG, betul? Masa RSG champion. Masa RSG champion tu. Dia bawa RSG lah, tapi secara online. Sekarang dia datang offline. Oh, dia datang offline. Mungkin aku akan pukul dia lah. Tengok keadaan. Tengok keadaan lah. Okay, untuk RSG aku pun mengharapkan something yang bagus. Sebab dia senang cerita, aku nak season 12 ni semua team power lah. Semua team power lah. Kalah pun kalah yang 24 minit 28 minit ni kalah. Janji lah masa tu aku tak kas lah. Okay. Tak kas lah. Tapi dengan ada kemasukan daripada assistant coach Rain, which is aku tahu macam mana dia punya idea. Cuma adakah idea dia boleh nak execute tak dengan player-player yang ada dekat RSG? Ataupun sebenarnya dia ada player, kalau aku dapat player ni baru boleh execute. Tapi itulah cabaran dia. Betul. Kau kena, sebab dia dah bawa tim Lunatic. Betul. Dia dah bawa MAB. Tapi halfway je MAB mengambil keputusan untuk tidak. Yes. Aku terkilan sebenarnya tau. Sebab aku nak sangat Abang Lot tu datang MPL as a owner yang tengok tim dia aku bantai. Tapi benda tu dah jadi kenyataan kan? Kau pernah bantai tim dia? Tapi tak shock lah. Time tu aku sakit. Aku tak pergi. Lagipun time tu tak silap aku tak boleh pergi venue. Season 9 kan? Jadi tak sedap. Apalah kalau Abang tengok ni. Tapi itulah dia mengambil keputusan untuk tidak kan. Season 12 ni aduh. Aku sangat-sangat tunggu. Okay, Rain dia dah pernah bawa tim Lunatic dan MAB tidak menjadi. Sekarang di RSG. So pendapat kau RSG macam mana? Aku rasa dorang akan buat yang okay. Mungkin dengan ketiadaan Kuja, aku tak tahu macam mana perbezaan RSG dengan Kuja, perbezaan RSG tanpa Kuja. Adakah diorang boleh kekalkan momentum? Sebab season lepas pun nampak macam diorang ada time tu macam terumbang ambing, ada satu time tu memang diorang memang solid sangat. Betul. Walaupun ada pemilihan player yang ada orang start nak question, mempertikaikan di mana Iris. Di mana Iris pun sekarang masuk Team Hulk. Kenapa mereka dah masukkan, ada beli 2-3 player yang boleh main kat posisi roam tapi masih lagi gunakan Lexia. Jadi mungkin benda-benda tu orang question masa season 11. Tapi kali ni sedikit berbeza. Ada dengan Skaraga, ada dengan Rain. Untuk tu dibantu dengan Demon Kite atau macam mana dekat RGP. Jadi satu musim yang baik, benda musim yang akan menarik yang boleh ditunjukkan oleh RSG. Itu je aku boleh cakap. Okay. Tapi RSG first lawan Homeboys. Oh, menarik. 18 bulan. 19. Oh, hari kedua. Kalau dia lambat settle down, dia mungkin akan tersingkir. Itu menarik. Belum ada pembukaan yang menarik. Tapi 19 bulan. Dia kita buka game ni dengan SMG versus Todak. Alright, 18 bulan tu lah. Okay, so NC, pendapat kau? NC, alright. First thing first, Faris call aku. Benda pertama cakap, siapa patut kita ambil player? Oh ya Faris macam seorang owner yang macam sangat dia macam cakap aku scout tu macam siapa player patut aku ambil. Okay. So berdasarkan daripada aku punya pendapat, patut aku tanya orang-orang sekeliling juga untuk NC sebelum dia ambil NC as a team untuk main dekat MPL.
Aku rasa NC memang solid. Cuma season lepas, season pertama dorang masuk sekali dengan Yudu Red Giant. Jadi dorang macam newcomer lah. Tapi aku rasa diorang, kenapa diorang tak perform season lepas ialah kemelut yang melanda. Ya betul. So benda tu bagi impact tau. Sebab 3 bulan tak dapat gaji. Gila. Makan apanya tu? sakit weh. Diorang buka kipas makan angin. Angin je dia makan. Betapa struggle dia. Dan sekarang dia duduk bermanja-manja dengan NC. So pendapat kau NC? Aku rasa one thing for sure, slot masih kekal. Slot masih kekal Slot masih kekal, insyaAllah. Dan itu yang aku mengharapkan. Sebab ni patch dia. Betul. Cakap pasal patch, tu aku nak sebut pasal Sonic. Contoh macam dia punya jungler, dia punya Hanzo tu cukup takut. Jadi dengan ada emblem baru, Assassin sekarang ni makin lama makin dimainkan. Jadi aku rasa ni musim terbaru Sonic untuk comeback, tunjukkan kenapa dia dulu pernah digelarkan antara Assassin user yang membunuh lah. Betul. Dia memang mantap lah sebenarnya. Tapi macam mana untuk kali ni, macam Pozan dulu main untuk mid lane. Betul. Sekarang ni dia analisis dan juga merangkap coach. Jadi tengok macam mana pencapaian dorang dengan dorang ada image baru season 12. Wow. Mantap. Nak tahu kena tunggu season 12. Jadi aku mengharapkan the best lah untuk Faris. Dan bagi aku slot tu dah secure lah. InsyaAllah lah. Okay. Mudah-mudahan lah masin mulutnya. Misi M6. Tapi misinya dekat M6 lah. Misi M6 lah. Sebab M5 kalau boleh ikutlah Homeboys M5. Boleh. Okay, so selepas NC Red Esport, pendapat kau? Red Esport, alright. Diorang pun ada banyak kemulut. Ada ura-ura mengatakan tim tu dah tak main dekat season 12. Ada. Red Esport setiap season macam tu tau. Aku rasa itu dah memang template lah. Dia punya style style. Aku rasa macam orang, macam apa kita nak gosipkan Red Esport? Okay, diorang nak bubar setiap season. Aku rasa diorang macam ini je kita boleh cakap pasal Red Esport. Cuma kali ni berbeza. Syamilo dah masuk Red Esport sebagai analyst. Aku antara caster yang aku rasa knowledge dia sangat-sangat tinggi, Syamilo. Aku pun sama lah. Sebab cakap pasal ni dia akan tahu. Dia bukan cakap macam kenapa dia pakai S-Test. Dia akan cakap dia pakai S-Test dengan fakta-fakta dia sekali. Jadi benda tu buatkan kenapa aku rasa kenapa Kak Pen merasakan Syamilo antara additional yang terbaik lah. Sebab dia akan membantu Sora. Sebab Kak Pen selalu dimonopoli ataupun dimanipulasi dengan kemasukan-kemasukan yang tak patut. Betul. Faham maksud aku? Dia faham lah. Dia orangnya baik kan? Salah bagi trust. Betul lah. Jadi hopefully Kak Pen, Syamilo is a good guy, best candidate untuk bawa Red Esport ke satu step lah. Cuma Syamilo ni dia punya bad record tau. Oh iya ke? Masa season 11 dia team hak tersingkir. Season sebelum tu dia dengan ada satu team tu juga, tapi tier 2 pun tak perform. Oh iya ke? Hopefully season 12 ni dia buat benda yang berbeza lah. In a proper way lah. Okay. Tapi lah, sumpahan ni kita tak boleh sangat percaya. Betul. Pun sumpahan ni kan. Hopefully, tapi pada perspektif aku, Syamilo orang yang bagus. Betul. Lagi satu, ini season pertama dia yang dia dibagi, yang di reveal. Sebelum ni belakang tabir je. Betul, mungkin itu yang akan tutup sumpahan dia kot. Alright, insyaAllah. Jadi aku mengharapkan something daripada tangan Syamilo untuk e-sport sendiri lah. So tapi tak ada conflict of interest kalau dia cast and dia pun being part of analysis. Okay je, tak ada masalah. As long as dia tak bagi tahu apa yang tak sepatutnya bagi tahu. Dia ada kontrak yang dia kena sign lah. Satu lagi je lah, industri ni tak besar. Betul. Dia kena orang yang macam tu je. Sebab kita tahu macam mana Syamilo boleh deliver. Sebab even betul. Masa casting pun dia boleh deliver fakta-fakta yang menarik. Sebab dia analisis yang bagus lah bagi aku. Ada otak lah sebenarnya. Ada otak lah. Okay. Otak dia diguna lah. Semua orang ada otak. Yang beza kan guna tak guna je. Betul. Okay, selepas Red Esport, SMG, pendapat kau? SMG season lepas dorang NAP champion. Sebab dorang kalahkan Homeboys. Kalau tidak, Homeboys net champion. Jadi season yang menarik. Kita tak tahu lagi adakah ada kemasukan pemain-pemain baru. Ada. Siapa? Ada pemain baru. Miko. Dia main posisi Roma. Oh, Roma. Dengan satu jungler tak silap aku. Oh, sebab Zaim Sempo dah keluar. Zaim Sempo dah masuk secret kan. Ya, betul. Jadi hopefully dengan penambahan pemain tu yang akan buatkan diorang main dengan lebih baik. Sebab season lepas diorang antara tim yang pasif tapi tunjuk hasil. Tapi tak best lah. Aku faham sebab macam mana aku cakap tak best
Setuju atau tidak kan pada pendapat kau setuju atau tidak? Vibe Homeboys tu melebihi vibe Night Champion. Setuju. Walaupun Homeboys nombor 3, tapi bukanlah self-proclaim, tapi benda tu macam sekarang ni vibe You Do Red Giant kan. Betul. Okay, sekarang ni Snapdragon. Tapi macam yang the moment diorang Night Champion tu, vibe Homeboys tu masih lagi orang tak boleh move on. Itu aku cakap. Aku rasa sebab diorang terlampau pasif. Diorang tak treat e-sport ni sebab diorang letak E kat depan tu ada sebab tau. E for entertainment. Benda ni dah macam kita tengok reality show dekat TV yang dia bukan macam sport. Bukan. Dia bukan 3G. Kata gedik-gedik bukan bukan. So dia ada entertainment value Jadi diorang tak letak entertainment value dekat diorang punya persembahan dari segi macam mana diorang branding diorang punya pemain. Kalau orang cakap SMG, yang paling menonjol pun Sasa. Itu pun sebab dia pernah main dekat liga yang dah franchise. Sebenarnya diorang, pada akulah, diorang kena, macam mana aku nak cakap diorang kena jadi, diorang jarang keluar di social media. Itu aku rasa aku paling setuju. Diorang tak gunakan social media. Sebab kita kena faham, e-sport ni target market dia dekat social media. Dia memang keluar dekat Astro, tapi berapa ramai orang yang tengok dekat social media berbanding orang tengok dekat TV. Jadi betul. Nak tak nak kau kena tarik macam mana kau nak branding. Diorang dah tukar brand diorang. Diorang tukar logo musim 8 ke 9 tak salah aku. Diorang tukar logo baru SMG, logo yang cantik. Jadi tapi diorang tak selarikan dengan nak brandkan diorang pemain. Even siapa captain pun kita tak tahu. Siapa yang selalu cakap kat depan. Assassin Sasa. Bila dia masuk Valiant baru nampak yang macam mic check diorang cantik. Even mic check pun diorang tak gunakan tu sebagai salah satu promotion punya platform untuk diorang tunjukkan siapa SMG. Jadi rugi kau nak champion tapi kau tak gunakan. Ataupun sebab dia tahu bila nak champion tak pergi MSC kot. Macam mana cakap Aku rasa terkilan jugalah sebenarnya. Sebab aku baik dengan Kenchi, aku baik dengan orang-orang dalam SMG. Diorang sepatutnya menggunakan dan diorang sepatutnya tahu yang MPL is a part of diorang punya marketing. Faham. Untuk diorang betul-betul solid. Sebab yang dalam SMG ni ada orang-orang belakang dia power juga. Betul. Silin ada Kelvin. Kevin ada Fidaus juga daripada Astro. So pada pendapat aku diorang kena step up the game into diorang kena serve diorang punya fans. Aku rasa bercakap tentang fans, SMG ada fans yang all the way daripada Penang akan datang setiap kali SMG punya game. Oh iya ke? Kau bayangkan, daripada Penang semata-mata nak tengok SMG. Jadi macam kau cakap, diorang kena serve fans. Diorang bukan main untuk SMG saja. Sebab SMG diorang ada diorang punya fans sendiri. Jadi aku rasa season 12 ni mungkin ada sikit perubahan, which is aku harap diorang buat macam mana diorang bawa nama SMG tu. Sebab still moving under gunfire. Nama power. Ownernya JJ Lim. Wah, JJ Lim famous kat Singapore. Kaya raya kan. Tapi tak, kenapa aduh, sayang. Aku mengharapkan season 12 ni sedikit beza. Mungkin lepas ni sosok mungkin dia boleh ambil ni. Mungkin dia boleh ambil Azri Walter sebagai jurucakap untuk SMG. Sebab apa? Sebab boleh dek. So next Todak. Okay. Kau dah tengok ada Kuja dan juga kemasukan Hazelnut dan juga Marzi. Marzi. Daripada Todak Academy. Dan Todak Apprentice. Dan berehatnya Sang Raja Moon. So okay, komen sikit. Okay, satu aku kita tak payah cakap sini sebab ni pun podcast. Boleh kan cakap. Ini podcast Daddyhood kawan. Aku rasa macam tak faham kenapa kena amend daripada farewell and then tukar kepada on break. Dia mungkin tak ni tak filter kot. Aku rasa maybe ada miscommunication. Sebab aku rasa tu macam satu langkah yang kalau kau rasa farewell, aku rasa kalau kau rasa tersalah pun, aku rasa kau biarkan je farewell. Betul. Lepas tu lantik baru as a content creator ke brand ambassador ke welcome. Sebab benda ni pernah dibuat oleh Secret. Betul. Dia farewell on the go and then dia welcome on the go as a content creator. Sebenarnya kena bad move lah. Sebab kau pun tahu kat MPL group ni ada 2 team je. Tak Homeboys, Todak. And then bila Todak buat move macam tu, orang rasa macam kenapa kau buat macam ni? Kau invite orang untuk maki Hamon, marahkan kau. Sebab farewell tu orang dah macam okay fine, apa yang orang nak. To be honest, Todak punya top
level of hierarchy tu sangat baik. Betul. Aku pernah jumpa Lan Todak dengan Roslan Rashid. Itu Haji Lan Todak lah. Abang Lan Todak berolan dengan Haji Lan Todak. Sangat baik. Lepas tu Neo pun baik. Betul. Orang-orang yang baik lah pada aku. Tapi apa yang diorang buat on level of MLBB punya division, benda tu sepatutnya tidak. Aku rasa ini pendapat peribadi aku lah. Sebab diorang fokus on achievement compare to apa yang diorang nak tunjuk dekat luar. Maksudnya okay, kita fokus achievement. Apa nak cakap-cakap. Itu buatkan maybe Todak dah diajar ataupun dah di brainwash yang peduli orang nak cakap apa, kita buat je. As long as kita boleh perform dekat MPL, itu kita punya, itu diorang punya KPI lah. Tapi pada aku itu membuatkan kau nak convert daripada fans into monetize, benda tu jadi impact yang tak bagus. Itu dah different case. Kalau diorang pandai gunakan, aku rasa kalau diorang pandai buat macam tu, kalau diorang ada daddyhood diorang, kalah kau ni. Betul. Kalau diorang ada sebab diorang ada good capital. Betul. Diorang ada good structure in company. So sayang lah. But then diorang ada achievement. Diorang ada achievement lagi. Yang benda yang tu boleh backup diorang. Pak Din WhatsApp ex-boss kau. Pak Din. So sayang lah. Satu pada aku move yang tak bagus. Sebab fans Todak ni dia punya asabiah. Dia punya asabiah dengan Homeboyz punya fans ni lain tau. Homeboyz punya fans ni on top punya management player dengan player baik je. Betul. Tapi fans punya rivalry ni macam mana pun, mana salah, even typo pun dia akan entam. Betul. So move tu satu loophole yang memang orang tunggu-tunggu. Ya betul. Orang yang memang tunggu-tunggu sebab kat farewell tu pun orang dah start maki. Lepas tu kau crit lagi. On break lah aduh. Tak tahu dia nak menang siapa maki paling banyak, aku tak tahulah. Tapi aku rasa tu bukan move yang terbaik. Tapi kalau kita cakap pasal roster, tapi bagus lah untuk move sebenarnya untuk dia rehat. Sebab dia back to back, tak pernah rehat aku rasa. 4 lagi dia dah kahwin. So aku rasa ni peluang terbaik untuk dia berhoneymoon lah. Aku rasa dia dah boleh start honeymoon lah untuk move. Tapi tu pun selepas diasak hebat Betul. Cuma aku tak pasti adakah diorang ambil player daripada import lah. Maksud adakah diorang import player daripada luar. Sebab as per now, daripada podcast ni direkod, diorang masih tunjukkan kesemuanya local. 100% local. Dan ada pemain-pemain yang memang dah main season lepas. Ada Fomes, ada Momo, Yum, Ciku guys. Sebab memetik quotes kita ambil quotes ataupun petikan daripada temu bual bersama Ashi. Ashi mengatakan akan ada rombakan besar-besaran di dua department ni, iaitu coaching staff dan juga player. Faham. Tapi on kita punya perspektif ataupun kita punya tengok, masih lagi mungkin minggu ketiga, tapi pada aku tu agak lambat. Betul, sebab kita tahu macam mana sekarang ni dengan setiap game penting. Intensitinya liga kita lagi dia dah dengan format baru, which is aku suka gila format ni. Masa diorang bagi tahu akan buatkan semua tim tak boleh nak duduk diam lah. Tak ada second leg kan. Dia tak ada macam aku nak farming point dekat group B. Tak ada. Jadi tapi aku rasa dengan kemasukan Kuja baru ni bawa balik daripada SG, aku rasa itu pengalaman yang baik untuk dia, untuk bawa. Confirm maknanya boleh blend Blend tak blend itu bukan masalah kita. Diorang nak tanya, diorang yang kena blendkan benda tu. Yang aku tahu di blend. John di blend. Adakah Kuja boleh blend dengan pasukan Todak? Aku tak tahu. Management dah kena tahu kenapa diorang ambil Kuja. Jadi sebab kalau kau tanya aku, sebab yelah, kalau aku cakap lebih tak boleh sebab tu tim orang. Betul. Cuma Kuja is a military style of coaching. Aku ada dengar macam tu kan. Kuja is a military style of coaching. Manakala Todak dipenuhi dengan champion 3 kali. Kau boleh faham tak? Kau boleh faham maksud aku? Faham. Man U kan tak power kan. Memang tak power kan. Kau apa? Arsenal lah. Arsenal lah. Tapi Arsenal suka jaga jodoh orang. Nombor 2 kan, di ujung itu. So Todak ni dah memang power. Todak dah memang power. Kau masuk military coach yang kau kena handle orang-orang power yang dia boleh cakap, gua 3 kali kot tak ada lu champion. Gua champion 3 kali, lu kenapa tak nak ada. kena dengar cakap lu kan? Kenapa gua nak kena cakap? Apa pendapat kau? Tapi kalau kita tengok, kita ambil, aku ni suka tengok positif. Kalau kita tengok daripada positif, kau bayangkan kalau military, kalau kita cakap pasal military, apa yang orang selalu ingat? Disiplin. Alright, so kalau dia bawa konsep disiplin
dia gabung, dia John blend kan dengan winning punya mentality. Kau dah pernah menang, team yang memang menang 3 kali MPL. Kalau blend tu, kau tak rasa benda tu macam gila. Patut explode gila. Tapi kalau jadi, lepas tu kita berbalik pula dengan apa yang diorang interview pemain-pemain daripada RSG SG, pemain daripada Indonesia. Aku lupa nama dia, sorry, minta maaf kalau dia tengok, maafkan saya pak. Dia ada cakap, orang tanya macam mana Kuja dekat RSG SG, sebab orang kata dia ni jenis yang military punya style. Dia kata tak, Kuja ni santai-santai. Tapi sebab masa tu orang tengah menang, kita tak tahu. Betul. So dia sebab dia akan ada different punya pressure lah. Pressure masa menang, pressure masa kalah. Jadi untuk Kuja handle team yang memang selalu menang, macam mana dia nak make sure kan dia punya pengalaman nak naikkan lagi Todak. Betul. Hopefully kalau Todak berjaya blend in, and diorang boleh make it something. Cuma persoalan dia sekarang, sampai bila Todak nak tunjukkan yang diorang ni juara dekat Malaysia, tapi diorang punya tak nak prepare keluar. Diorang punya preparation tu tak macam, tak sekuat macam diorang prepare dekat MPL Malaysia. Faham tak? Bila masuk ke M Series ke ataupun international punya level, nampak bukan Todak. Sebab kita tahu, kalau kita tengok Todak main, kita tahu macam dia cara diorang main. Flank dia, flank macam mana diorang memang rotate dia. Dengan diorang ni hashtag Todak langgar, nampak diorang ni akan langgar. Tapi bila masuk dekat international, aku tak pasti sama ada nervous, gemuruh. Tapi dah 5 kali tau. Kalau ni dah 4 kali lah maksudnya World Series. Cakapan tu doa Adi. Dah 4. No, minta maaf itu dah. So dah 4 kali World Series. Berapa banyak kali MSC, MPLI, SEA Games. Aku tak rasa tak sepatutnya diorang memilih untuk preparation tak sebegitu lah. Betul. Aku bercakap bukan atas konteks aku ni seorang daddyhood yang Homeboys ni owner. Aku cakap as a peminat MLBB di Malaysia, yang kalau kau tengok sekarang Indonesia boleh potong Filipin anytime. Betul kan, orang cakap Filipin macam mana kau power pun, no, tak payahlah. Tak payah, jangan mimpilah Filipin. Tapi sekarang Indonesia dah membuktikan perkara tu. Betul. Dengan import. Betul. Dan kalau kita cakap tentang import pun, diorang pun masih lagi gunakan bahasa yang tak jauh pun dengan kita. Betul. Impact kalau macam Kyrie pun kena cakap bahasa Indonesia. Dia kena belajar. Nak kena belajar. Jadi aku tak rasa benda tu antara penghalang lah dari segi bahasa. Jadi macam mana Todak nak jadi besar as team kat luar, dari segi preparation, aku tak pasti apa yang berlaku dalaman sebelum international punya series berlaku. Jadi aku mengharapkan kalau season 12 ni diorang menang ataupun diorang masuk melalui wildcard, diorang kena prove something. Sebab diorang kena ingat diorang ada pemain yang ke-6, which is fans diorang yang sangat besar. Jadi diorang semua tu mengharapkan pasukan Todak bila masuk dekat international. Bukan fan-fan pasukan Todak je. The moment diorang wakil Malaysia, fan-fan ML pun kita mengharapkan. Sebab diorang bawa bendera Malaysia untuk lakukan yang terbaik untuk M5. Betul. Okay, Team Lunatic, pendapat kau? Okay, Team Lunatic, the moment orang semua fokus dekat Indonesia, the moment orang semua fokus dekat Filipin, diorang tukar, diorang divert terus diorang punya fokus pergi dekat pemain-pemain Myanmar. Betul. Jadi kita tahu Myanmar memang ada pemain-pemain yang memang hebat-hebat. Kita tahu daripada Falcon. Dia ambil ZP ZP dengan coach DJ kalau tak silap aku. Betul. Jadi walaupun kita tahu Lunatic ni ada juga banyak dia punya konflik-konflik. Betul. Ada banyak dia orang punya gosip-gosip liar. Betul. Yang dah tak terkawal lah dia orang punya gosip. Tapi dia orang masih lagi maintain. Dia orang pun ambil Esha Ohana dan juga Zakus ya, ex Homeboys. Ya, ex Homeboys. Dan Esha Ohana tu merupakan ex SMG masa SMG menang. Betul. Jadi dia orang ada player-player yang memang berpengalaman yang memang fokus untuk menang. Jadi aku mengharapkan dua pemain ni akan beri impact. Zuto pun masuk situ Oh, Zuto. Oh tak, Zuto masuk Secret atau Lunatic, tak salah aku. Ya ke? Okay, Deto. Deto. Betul. Alright, so mengharapkan pemain-pemain yang berpengalaman ni lah untuk pastikan diorang boleh kemudi Lunatic ke tempat yang betul lah. Jadi aku mengharapkan yang apa yang gosip-gosip tu korang ignore, fokus dekat MPL lah. Sebab ini cara korang macam mana nak survive. Tapi tak ada ke masalah language barrier orang kata? Dia akan ada masalah language barrier, confirm. Sebab dah totally different tau. Satu cakap Myanmar, betul, Lee. Yang seorang cakap syaitan. Dan
Tapi diorang masih lagi berkongsi carutan yang sama. Aku rasa carutan yang sama. Cuma at least itu yang diorang kena belajar lah. Aku rasa itulah the moment pihak dia punya management cakap aku nak ambil player pada Myanmar, coach yang dipertanggungjawabkan. Kalau kena ada reason kenapa dia cakap yes lah. Dia cakap okay, bawa je. So maybe dia dah patut tahu macam mana. Tapi mungkin itu DNA lunatic. Itu DNA diorang. Itu DNA diorang. DNA daripada Myanmar lah. Betul. Dia nak sentiasa mengubah dia punya cara. Okay, Yudu Red Giant. Okay. Tapi dengarnya by this season diorang tak akan pakai Yudu Red Giant. Diorang akan pakai Selangor Red Giant. Oh, okay, menarik. Adakah sebab conflict of interest? Aku tak rasa conflict of interest. Aku rasa diorang nak lebih niche-kan diorang punya branding into memang diorang nak Selangor fans. Jadilah fans Selangor Red Giant. Faham. Okay, apa pendapat kau? Okay, antara pasukan yang paling banyak diperkatakan lah lagi masa Snapdragon. Betul. Diorang boleh dapatkan satu kemenangan dekat tangan Onyx, which is aku rasa bagus lah. Sebab itu pentingnya bila kau ada orang luar tau masuk. Kau ambil Arcadia daripada RRQ. Lepas tu kau ambil Pancake. Betul. Lepas tu kau ada pemain-pemain yang memang Super 8. Lepas tu kau ada pemain memang yang muda yang memang sangat-sangat talented. Dekat situ lah Skies boleh tunjuk kebolehan dia. Gorgeous. Gorgeous boleh tunjuk kebolehan dia. Zak Cutie. Betul. Jadi orang-orang macam ni yang main dengan pemain-pemain yang memang hebat. Lepas tu dijaga oleh coach yang memang berpengalaman cukup besar. Coach Arcadia daripada RRQ lagi dekat scene MPL Indo. Jadi aku rasa tu akan tukar mungkin 100% daripada apa yang kita tengok Yudu Red Giant. Diorang pun dah tukar nama daripada Selangor Red Giant. Jadi mungkin season 12 ni season yang cukup penting sebenarnya untuk Yudu Red Giant. Season lepas fokus diorang ke kakak slot. Betul. Season ni aku rasa memang diorang terus naik level. Daripada level 1 kita terus pergi level 10. Kita target kita M5. Aku rasa tu diorang punya target diorang wildcard. Itu diorang punya minimum lah. M5 lah. Target diorang wildcard lah maksudnya. Macam aku target aku champion. Aku dah cakap champion tak ada target. Target wildcard je. So diorang cakap okay target. Itulah satu slot tu sebenarnya. Betul. Satu slot tu wildcard lah. Betul. Target diorang memang wildcard lah. Jadi aku mengharapkan dia akan bagi satu persaingan yang cukup sihat yang menyebabkan minggu ketiga Rahmai dah start cari player baru. Betul. Minggu ketiga is the orang kata transfer window bukan kan? So minggu keempat tu akan ada banyak player baru. Aku rasa Todak pun akan ambil player baru. Aku pun aku rasa kalau dia nak masih relevan dalam game, dia memang kuat. Tapi kalau tengoklah apa yang tim-tim sekarang buat. Even Lunatic pun dah start ambil player daripada luar. Betul. Sebab diorang Todak season lepas pun ada main luar tapi tak banyak digunakan lah. Tapi kita cakap pasal Yudu Red Giant ataupun Selangor Red Giant, aku mengharapkan dia akan bagi persaingan yang kuat dan aku mengharapkan dia adalah pasukan ketiga kat dalam grup MPL Boy tu. Okay. Sebelum ni kita ada Todak dengan Homeboys. Aku nak dia pula jadi tim yang ketiga lah. Tapi kalau nak ada macam tu dia kena serve. Macam aku cakap, kenapa Homeboys dan Todak ada kat dalam tu sebab Todak dia serve dengan result 3 kali champion. Betul. Homeboys serve dengan community dan juga culture. Dia suka atau tak, kalau korang pakai barang Homeboys, korang akan dilabel sebagai gamers yang style dan juga cool. Faham? Itu apa yang aku buat. Sebab apa itu, benda tu apa yang aku buat. Itu yang kau nak itu yang aku nak dan itu yang aku buat. So bila aku naik motor, aku bawa kereta pergi event, aku pakai baju Homeboys, orang rasa cool lah. Aku pun suka, aku pun merasakan benda tu sebab itu aku ada pergi dekat Kedah. Alright. So tengah breakfast ni aku nampak ada orang pakai baju Homeboys. Aku rasa dia pakai baju Daddyhood right? Tapi sebab aku rasa okay, the moment dia pakai baju tu maksudnya dia minat ML. Tapi aku punya harapan terlampau tinggi. Dan sama-sama aku mengharapkan dia kenal aku. Tak kenal kau? Tapi tak kenal aku. Tapi kalau aku belanja dia makan breakfast, mungkin dia ingat aku lah. Aku cakap ini seat daripada caster. So last Homeboys masuk. Okay, Homeboys nombor 3 season lepas. And then Anti-Climax punya team. Orang lain semua simpan, tak nak bagi tahu siapa dia punya ni. Homeboys tak cerita je. Okay, Rizal masuk, Pups masuk. So Homeboys ambil Rizal, Pups dan juga Zon. Pendapat kau untuk season 12 lah. Okay, kita cerita ada 2 side Satu sebab aku dekat podcast, satu lagi dengan kena minum mineral. Tak boleh minum soya. Satu aku cerita dari segi sebab aku dekat podcast kau. Satu lagi pengalaman dekat MPL lah. Tapi kita start dengan minum air dulu lah.
Homeboys, korang bawa masuk zone. Okay, sebelum tu menang tournament Ciki, iaitu Kohai. Orang cakap tu tournament Ciki. Pada aku semua tournament tu penting je. Selagi dia main dengan invited team daripada luar. Kalau team luar anggap tu Ciki, terpulang. Betul. Pada aku satu benda yang endorse lah. Piala dia pun cantik. Betul. Dah tengok kan? Aku tak tengok. Aku tengok. Ambil gambar. Okay, Homeboys, kalau kita cakap pasal dari segi apa yang korang bawa masuk pubs. Coach untuk Team Hak yang menang. Betul. Season 10. Coach yang bawa pasukan Malaysia menang silver selepas 5 tahun dekat SEA Games. Ya, SEA Games pun 5 tahun sekali. 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun. Sorry. Betul. SEA Games 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, betul. Right. Jadi kemasukan macam Zone ni, aku rasa ini, aku terus terang aku cakap, aku rasa Zone ini tahun terakhir dia. Oh ya? Yeah? Aku rasa bagi pendapat aku. Sebab dia baca buku agama ke? Sebab aku rasa dia dah terlampau lama dekat dalam ni. So aku rasa ini kini dia punya peak lah, cakap. Peak. Lepas tu baru dia akan start turun. Sebab dia tak pernah miss dekat MPL. Betul. Aku rasa ini dia punya peak lah. And then dia pilih team yang yang boleh serve apa yang dia nak. Yang kira dia boleh fit the system lah. Jadi aku merasakan, sebab korang season 11 korang dah set benchmark yang tinggi. Kau pun cakap itu pencapaian terbaik Homeboys, tempat ketiga. Jadi untuk Homeboys tak nak tempat kedua. Minimum. Tapi itu champion lah. Tahu cakap tak nak kena. Sebab tu bila bercakap tak nak kena grand final lah. Tak nak kena grand final lah. Nak kena grand final lah. Tapi kena ingat, tim lain pun dah start. Itu yang masalah bila kau jadi tim yang paling kuat tau. Aku bukan nak cakap Homeboys paling kuat lah, tapi antara pasukan terkuat dekat Malaysia. Kau menyebabkan pasukan lain, macam mana kita nak kuat, kita kena tengok macam mana Homeboys main. Jadi orang bila nak kaji, orang takkan kaji. Maybe akan kaji Eric Giant lah, tapi diorang takkan kaji tim Red, diorang takkan kaji tim RSG, SMG. Betul. Diorang akan kaji tim yang paling kuat dekat Malaysia. Paling kuat bercakap. Louder lah. Ataupun dari segi performance lah. Macam mana diorang punya preparation. Korang pun dah reveal awal. Jadi orang akan tengok, okay, macam mana Riser main, macam mana Zone main. Zone lagi senang. Orang nak tahu macam mana cara dia main, apa season dia main. Betul. Macam mana combo Zone dengan Anip ke, ataupun Barbosa dengan dia gini, Bar Anip, Zone Riser. Zone Riser. So, jadi macam mana diorang pergerakan diorang, strategi. Jadi diorang nak tahu. Kita nak tengok benchmark, nak kaji. Kalau ada coach analysis, kita tengok Homeboys. Tak Homeboys tu tak, tak Homeboys tu tak. Jadi korang dah jadi pasukan yang sering dianggap satu benchmark tau. Jadi itu yang susah. Sebab kita macam mana nak, orang semua dah baca, tapi kita tak pernah champion. Kita cakap antara. Okay. Aku pelik satu apa tau. Okay, walaupun tak pernah champion, tapi MPL MY official ni 2 grup je. Dua team je ada. Itu masalah ni. Itu aku mengharapkan next season ada 3 team. Okay. Sebab aku rindu grup-grup yang dulu penuh dengan meme. Betul, sepatutnya memes lah Aku rasa meme lah. Patut ada share. Tapi ada orang selalu share daripada One Play kot. Aku rasa dia ada satu discussion yang menarik lah. Ada page daripada One Play. Jadi aku rasa tu cantik sikit lah. Bila tengok grup, bila kutuk-kutuk troll. Tak homebot todok. Tiba ada discussion. Cantik lah. Okay. Alright. So aku mengharapkan pasukan baru lah wakil Malaysia. Homeboys lah. Cakap je terus Homeboys. Aku mengharapkan Homeboys lah wakil Malaysia. Again, macam aku cakap, ini peak Ozon. So macam mana dia nak tamatkan career dia? Inilah, menang MPL dengan Homeboys, dapat nombor 2 dekat M5. Wow. Champion di M5 juga insyaAllah. Dia menang champion dekat MPL MY season 12. Dekat MPLI pun champion. Treble lah. Kita buat treble lah kan. Tapi kalau tak lepas kat M5, kita ambil yang Ciki ni as a treble. at least dah ada backup. At least ada backup Ciki kat situ. So tapi aku rasa kan, kenapa Homeboys boleh champion sebab momentum lah. Faham. Satu, dekat Snapdragon tak juga teruk. Kan, kalau bukan disebabkan perubahan patch tu, mungkin kita masih lagi okey. Sebab dia terlampau drastik kan. Cepat sangat. Tiba tu kena tukar, lepas tu ada tournament lah masa tu. Jadi aku rasa aku pun nampak dia orang prepare. InsyaAllah aku rasa season ni boleh lah kita selain daripada jersey yang terjual banyak hingga ke hari ni, dah jual banyak, champion tu salah satu hadiah untuk aku nak bagi dekat fans lah, terutamanya Flame Boys lah. Faham. Lagi-lagi bila kau dah masukkan coach,
Adanya pub, ada Anca juga. Ada analisis baru analisis baru Anca. Ada blue tick dekat Instagram. Yes, nampak. bukan mudah benda tu Tapi dia punya TikTok pun quite bagus juga. Bagus. Aku tengok dia banyak reveal bagi review lah. Tapi cuma dia cakap aku dia sebab dia dah podcast sebelum kau tadi. Dia cakap aku dia tak nak terlampau review sangat kat TikTok ni sebab dia nak fokus 101% untuk dia bagi Homeboys Champion. Betul. Aku rasa itu yang sepatutnya dia buat lah. Itu dia punya KPI dia lah. Lepas tu dengan kemasukan zone. So aku rasa ini edition yang memang orang cakap ini edition untuk menang lah. Bukan edition sebab popularity semata-mata. Betul. Ini edition yang aku spend banyak dekat zone. Tahu kau dah. So kalau tak menang ni aku pukul zone ni. Aku rasa kat kontak tu kau kena review balik lah. Oh yeah. Tak menang tu apa yang patut zone buat. Alright. Jadi aku mengharapkan Homeboys laku yang terbaik lah. Season lepas dah terbaik. Cuma korang kena tambah maybe lagi berapa peratus untuk pastikan korang juara tu je. Okay, insyaAllah. So Sid, kita dah sampai di penghujung. Maybe ini boleh jadikan sebagai platform untuk kau promote diri kau. Ramai yang nak tengok podcast ni. Kan aku lama rehat, sebulan aku rehat. So any last word? Alright, aku season ni berubah Aku daripada Sid Entertainment aku nak tukar. Memang aku nak branding. Aku rasa tadi Azzy Walter tu dia dah buka satu series lah kat pada aku. Okay. Tapi aku dah mulakan dengan aku tukar aku punya username. Kali ni aku bukan Sid Entertainment. Kau jadi Sid? Aku jadi Super Sid. Super Sid Super Sid. Oh, maknanya kau tak tapi kan Sid kan, aku cakap kau ada satu kebolehan, maksudnya dari segi konten, macam mana kau deliver design, sebab mungkin kau kreatif lah kat situ. Sebenarnya kau kena guna benda tu. Aku rasa macam tu lah. Sayang lah tak guna. Betul-betul sayang. Betul. Jujur ni memang sangat-sangat sayang bila kau tak guna. Contoh okey. Aku tunjuk kau satu contoh. Budak-budak dia suka benda-benda gini tau. Budak-budak ni suka macam design. Design. Okey, kau boleh designkan diorang varsity. Kau cakap tim-tim yang kena pakai colour ni. Contohlah, kau letak je Lunatic kena bawa colour hitam putih ni top to toe. Maknanya head to toe lah. Faham. Kau designkan satu mockup, Lunatic. So orang akan refer kau untuk branding sebenarnya. Tapi sebab kan aku punya konten dekat TikTok, logo logo. Ramai dah minta aku buat logo lah macam. Tapi yang orang kena faham, buat logo ni tak senang. Oh ya ke? Bukan benda yang senang. Satu, kau nak tukar brand. Betul. Macam mana kau, for example, macam mana kau nak tukar logo Adidas daripada 3 tu, kau nak tukar jadi logo baru. Susah. Berat, sebab logo ni adalah kau punya identity. Creativity, identity. Dia memang benda yang sebab tu tak banyak orang berani nak ambil job. Kau tahu job tukar logo simple je boleh telan belanja dalam $1 juta USD. Betul. Padahal tukar colour je. Betul. Itu pun daripada merah kod dia sekian-sekian, kau pada colour merah kod sekian-sekian. Jadi memang benda tu main peranan lah. Jadi sebab aku punya plan lain. Mula aku ingat nak tukar macam mana kalau logo MPL ni, tim MPL ni dia jadi bola sepak. Kau nak buat macam tu. Aku nak buat macam tu. Satu lagi kau mungkin tak banyak tim buat lah. Kau boleh designkan diorang punya booth. Betul. Ni aku dah tengok booth. Sebab aku rasa season lepas diorang tengok Homeboys kenapa macam beria-ia sangat kan. Tapi diorang tak tahu yang sebenarnya daripada situ kita punya revenue quite good lah. Sebab kena faham, game ni online. Betul. Macam mana kau nak boleh connect dengan fans adalah benda-benda macam ni lah. Booth yang memang ada dekat offline ni set. Betul. Adanya bila kau present kat situ. Dia kena spend tau. Pada tim-tim owner memang kena spend. Barulah diorang boleh dia punya ROI tu memang selagi tak buat, selagi tu tak akan nampak. Faham. Dia memang struggle nak spend. Tapi kau kena tengok daripada kau punya kemampuan spend tu macam mana. Tak nak kau kena spend. Walaupun kau spend ikut kau punya level lah. Macam mana kau ataupun carilah few partner yang boleh invest kat situ. Betul. Pandai kena kau punya BD tu kena pandai buat kerja lah. Untuk cek sponsor. Kena make seat lah. Boleh, insyaAllah. Aku kena tunggu Faris review balik. Oh ya. So Faris, last word untuk fans-fans di luar sana. Alright, siapa yang tengok ni, thanks. Boleh follow saya dah tukar Super Sid dekat TikTok, Instagram, Facebook, insyaAllah on the way. Follow untuk MLBB, especially MPL, sebab season 12 ni kita nak heading to M5. Kita pun ada kita ni hashtag misi M5 misi M5 ke misi dia misi je M1
MI 5I. Yes, 5I. Jadi itu kita punya hasrat. Misi Malaysia ke misi? Nanti rasanya misi kot. Hashtag. Jadi dengan harapan team boleh step up, dengan harapan ada sebab kenapa fan-fan daripada Indonesia, ada sebab kenapa fan-fan daripada Filipin nak tengok kita punya MPL. Yep. Dan ada sebab kenapa asyik kita je ambil player daripada Filipin dengan Indo. Kali ni sebabkan season 12 tim Indo dengan Filipin pula ambil player kita. Yes. InsyaAllah, mudah-mudahan. So Sid, terima kasih kerana sudi podcast bersama Daddy Hood. Sebab jemput dan bagi air soya dengan mineral. Yes, kejap lagi Sid akan dibekalkan dengan jersey Homeboys yang terbaru, player issue. Wow. Tapi jangan risau, dia tak ada conflict of interest pun. Tak ada masalah. Tak ada Okay. masalah. So jumpa di MPL season 12. Jumpa di next podcast. Kalau korang nak siapa-siapa, just comment down below. Kalau kau nak siapa Sid datang ke set aku? Aku nak yang lebih neutral lah. Aku nak kau jemput fans. Fans Aku season lepas ada 2 kali jemput fans lah. Poji, kalau kau kenal. Yes, Poji. Dia dah jadi next level lah. Dia dah tak jadi fans lah sekarang. Dia dah jadi macam Homeboys lah. Dia sentiasa menyokong Homeboys, tapi dia memang daripada dulu. Betul. And then satu aku dah dipanggil budak-budak Flame Boys lah. So fans Aku nak fans daripada tim lain. Fans daripada tim lain. Sebab aku nak tengok perspektif diorang. Aku rasa aku nak jemput ni lah, dekat Palatau Gaming. Okey ke? Palatau Gaming kalau sudi datang ataupun siapa-siapa lah. Sebab aku nak kau interview dia, macam mana dia boleh klip video tu cepat gila. Okay, alright. Dia baru buat live. Dah keluar TikTok dia. Fans Fans. Aku nak fans ataupun orang yang against Homeboys lah. Bukan fans daripada Homeboys. Bukan fans Homeboys lah. Aku nak tapi fans. Dia fans. Dia bukan fans Homeboys, tapi dia pemikiran dia lebih teratur lah macam betul. tu. Aku nak someone yang boleh bercakap, ada idea. Kenapa? Lagi-lagi kalau boleh dia jenis yang nak menentang Homeboys. Tapi dengan fakta. Dengan fakta lah. Bukan menentang macam, weh apa lah. Dia bukan buah kosong lah. Dia bagi tahu kenapa. Sebab benda tu yang boleh secara tak langsung kau boleh input tu. Kau boleh ambil input tu. Tu input tu yang penting. Alright, so itu saja daripada saya dan Sid. Jumpa lagi next podcast.